Okey, akala Ahmadul aruzza wassamaka ni, kita baca samaka. Sebab dia ni waw, sebab ada waw. Waw ni huruf ataf, mana huruf ataf, mana perkataan samaka ni dia ada kaitan dengan al-aruzza dari segi hukum baca dia. Hukum baca dia. Kita baca samaka. Harfu atfin, waw huruf ataf. As-samaka ni dia panggil as-samaka ni. Ma'tuf. Dia panggil ma'tuf. Makna dia ada kaitan dengan al-aruzza. Ma'tuf ala al-aruzza. Macam itulah. Kalau mai lagi waw pun, kita akan baca selepas waw tu dengan baris yang sama. Dia makan apa? Banyak dia makan. Makan nasi. Makan apa lagi? Tak payah kata akala samaka, akala Ahmadul aruzza, akala samaka. Kita sebut lagi akala. Tak payah. Wassamaka, apa ni? Babaya. Boleh? Tak boleh samarota lah. Kena samaroti. Sebab dia jamak muannas. Wassamaka. Wala lagi. Ambil yang kita boleh baca dengan baris depan. Akala Ahmadul aruzza wassamaka Sayur. Rawati pula kena baca situ sebab dia jamak muannas. Salatota. Salatah apa? Kita panggil? Salat. Arab punya tu lah. Arab punya Salat. Salat tu Salada. Baca kan? Kalau selagi ada apa lagi kita baca dengan baris atas. Sebab kita nak hubung kaitkan dengan objek tadi tu. Ni objek dia kan, semua ni kena makan ni. Ruzza samaka semua kena makan. Makan ni jatuh atas isim-isim ni. Tu kena baca baris atas. Okey. Tu ayat pendek je lah. Kita mula dengan ayat pendek. In the above sentence, the verb is khalaqa. Dia nak hurai lah ni. Dia nak i'rab lah ni makna dia ni. Dia nak huraian kepada khalaqallahul arda. Kalau kita tengok kita kenal. Oh, khalaqa tu fi'il. Allah tu fa'il. Allah tu isim ke apa? Arba isim ke apa? Isim. Mana kita kalau kita tengok dalam Al-Quran tu, dia tak lari daripada tiga ni. Ada fi'il, ada isim, ada huruf. Tiga tu kan. Okay, khalaqallahul arda. The subject of the sentence is the part which says who or what. Itu yang kita duk kata Allah buat apa? Subjek lah tu. Says who. Who, siapa yang mencipta? Allah lah. Ataupun kita boleh soal juga what. The subject of sentence by asking the question who or what before the verb. If you ask who created, the answer is God. The subject of the sentence. Itulah tadi fa'il lah. Jadi siapa yang menciptakan bumi? Allah. Kan? Allahu Akbar. Jadi dia kata subjek pada pada ayat tu, pada jumlah itu dalam bahasa Arab dia panggil nominative case. Itu jumlah ismiyah lah. The word Allah in the above sentence therefore nominative. It is also singular and so ends with a dhamma. Pak itu dia kena dhamma. Kemudian kita nak cari objek. Bagaimana kita nak tahu satu-satu fi'il tu nak kepada objek? Itu dia panggil apa? Fi'il yang muta'addi, yang melampau. Kalau dalam bahasa Melayu dia panggil apa tu? Bahasa Inggeris, mana dia nak kepada objek lah. Fi'il yang nak kepada objek.
Dia panggil dalam bahasa Arab fi'il muta'addi. Muta'addi tu mana dia melampaui. Melampau tu dia nak kepada objek. Kalau fi'il yang tak nak kepada objek, dia panggil fi'il lazim. Lazim kan? Lazim. Dia tak nak kepada objek. Dia nak kepada huruf jar saja. Okay. A direct object of a sentence is the person who or thing which is directly affected by the verb. Dia nak pada objek. In the above sentence, the object is the earth. Al-ard lah. Objek dia, maf'ulun bih dia. You know the direct object by asking the question what or whom after the verb. If you ask created what, the answer the earth is the object of the sentence. Jadi itulah mana fahamannya dalam ayat ni, itulah mana ada fi'il. Fi'il ni fi'il yang muta'addi, yang melampaui, mana dia nak kepada objek, maka Allah menjadi fa'il dia dan al-arda menjadi objek kepada verb khalaqa. Akala begitu juga. Akala verb dia nak kepada subjek dan objek. Subjek dia Ahmadu, objek dia itulah al-aruz. Dan kalau ada wawa tu maknanya kita kata dia ada kaitan lah dengan aruz, sama juga hukum dia. Kita kena baca dengan baris atas. Faham tak? Dah faham tak? Ustazah, ulang yang tadi tu akala tu dia perlukan objek, dia panggil fi'il apa tadi tu? Fi'il muta'addi. Macam ni je dia. Fi'lun Ejaan dia. muta'addi. Muta'addi. Fi'lun muta'addi tu makna melampau. Melampau tu makna dia perlu kepada objek lah. Fi'il yang perlu kepada objek. Satu lagi yang tak perlu kepada objek, fi'il lazim. Lazim dia tak nak kepada objek. Dia nak haraf, dia nak Kena huruf jar kan. Ini kita cakap kata dia nak kepada apa ni, maf'ulun bih, objek kan. Dia nak kepada maf'ulun bih. Yang ni dia tak nak kepada objek, tapi dia nak kepada huruf jar ke apa kan. muta'addi. Ta'adun lazim. Yang lazim. Macam tidur nama tidur. Tu fi'il lazim kan muta'addi. Lazim kan. Dia tak nak objek. Dia tidur. Habis-habis kita nak kata tidur kat mana? Ala sariri, atas katil, alal kursi. Itu fi'il lazim dia panggil. Muta'addi. Macam zahaba fi'il apa? Muta'addi. Ta'addi. Zahaba pergi. Jadi dia lazim lah. Dia tak nak kepada Pergi mana? Pergi kat mana? Pergi ke mana ke kan? Ila. Oh, kalau Zahaba ada ila. Zahaba ila kan. Dia tak nak kepada ni. Ada. Nak kepada objek lah. Ja'alallahu al-laila wan-nahara. Automatik lah kalau kita tahu kata dia tu fi'il muta'addi lah, mesti kita letak baris yang betul lah. Dan fa'il. Betul lah. Nanti kita buat macam tu. Ni nanti ada. Okay. When the subject or the verb is specified, like Allah in the sentence above, the verb normally comes first, followed by the subject, and then the rest of the sentence. We can see this in sentence 8. Dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Di sebelah. Muka surat sebelah. Al-Quran. Ayat Quran.
Faraja'a Musa Ke-8 udah? ila Faraja'a Musa ila qaumi. Bila saya tengok dalam Al-Quran, dia bukan faraja'a, dia lamma. Walamma raja'a Musa ila qaumi. Dia duduk dalam suratul A'raf ayat 150. Faraja'a Musa ila qaumi. Muka surat 169 kalau dalam Quran 169 tengok. Tolong tengok. Mana bukan faraja'a, lamma. Mungkin dia silap lah. Nampak? Muka surat 169. Ya, 150. Ayat dia ayat Sama 150. Ayat dia 150. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Betul tak? Lamma kan? Yes. Tak ada fa, bukan fa. Lamma raja'a. Okey. Kalau kita tengok sekali lalu dalam ayat ni walamma raja'a Musa ila qaumihi rabbana asifa. Satu saya nak tanya, mana fi'il? Okey. Fi'il ni muta'addi ke lazim? Lazim kan? Sebab dia ada ila tu. Kembalilah Musa kepada kaumnya. Apabila Musa kembali kepada kaumnya. Okey? Dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah. Sebab apa? Dalam cerita tu sebab apa? Sebab kaum dia sembah berhala ke? Minta supaya diadakan berhala ke? Begitulah. Jadi itu. Tapi penting di sini iaitu raja'a fi'il madhi ya. 3 huruf. Raja'a. Mana subjek, mana fa'il? Fa'il mana? Musa. Musa lah. Subjek. Pasal apa tak boleh baca dengan marfu', dengan dhamma? Ya, mabni. Pasal tak boleh baca. Tak boleh baca dengan nak baca musayu ke musa'u ke. Ni kembali pula kepada jenis kata nama ni macam-macam jenis. Yang ni dia kata Musa ni, Musa lagi sama apa? Ada orang nama Mustafa, ada orang nama Isa. Sama lah tu. Dah memang nama dia begitu. Bushra masuk ni. Bushra ni masuk ni. Sama-sama ni dengan perkataan Musa ni. Dia panggil isim ni, dia panggil kata nama ni isim apa? Maqsur. Iaitu yang di akhir dia ada alif. Akhir dia kita baca dengan alif. Akhiruhu alifun lazimah. Musa, Isa, Mustafa. Yang ada akhir dia bunyi macam tu. Bushra. Macam apa? Yusra. Ada orang nama Yusra. Isa. Isa. Jadi Yahya. Min qasad. Yahya. Ada nama orang ataupun ada nama benda pun. Ada nama benda. Asa. Asa apa? Tongkat. Asa. Dia Isim apa? isim maqsur. Min Tani jadi. Maqsur. Buat okey. Saya carikan dulu. Dia ada dua, dia ada kawan. Si maksur lawan dia apa? Mangkus. Ismun maqsur. Si maksur ni itulah akhir dia akhiruhu alifun lazimah.
Kan macam bunyi alif kan. Contohnya Musa. Contohnya Isa. Contohnya lagi Mustafa. Ini nama saya satu Bushra. Ini semua nama ismul. Macam ada alif di belakang dia. Kita baca pun Musa kan. Isa, Mustafa. Lazimah. Akhiruhu alifun lazimah. Akhiruhu alifun lazimah. Lazimatun. Ada kawan dia satu lagi, nama dia isim mangkus. Tuh anak itu apa dah? Mangkus. Mim nun. Itu kat mana pada? Ni. Apa dah? Mangkus. Macam tu. Ni balik kena cari sini balik lah. Dan balik. Isim mangkus. Isim darab. Istifham isim mausul. Mangkus. Min mangkus. Minun. Sot mangkus. Dah. Maqsur. Mangkus. Macam Al-Qadhi. Kan kita baca. Dia punya takrif dulu. Akhirnya ya. Akhiruhu. Akhir dia. Akhiruhu. Ya'un. Lazimah. Macam Al-Qadhi. Kan? Qadhi, kita baca Qadhi. Oh ya. As-sa'i. Ya. Ada ya. Akhiruhu ya'un lazim. Apa lagi lah yang sama ni. Ar-rami, orang yang meletak. Jamrah kan. Rami. Oh, tak semestinya nama orang lah. Tak mesti nama orang. Okay, yang ni baris dia mesti maknanya kalau dia jadi fa'il pun dia jadi subjek yang kena kita baca dengan apa ni, dengan baris dhammah. Dia tetap macam tu. Al-Qadhi lah. As-sa'i, daripada as-sa'i. Macam sa'i al-barid. Usman dia panggil sa'i al-barid. Ar-rami yang melontar. Ini baca baris bawah semua. Ini baca macam baris atas. Musa, Isa, Mustafa. Jadi maksud. Anak murid saya yang mereka ni dia tak tahulah dia buat kaedah sebenarnya macam mana bagi dia. Macam maksur ke mangkus kan ni. Kadang bila mai tu dia apa kata keliru. Nak kata isim maksur ke mangkus. Yang bila bunyi macam kita kata alif di hujung tu maqsur. Akhiruhu ya'un alifun lazimah. Mangkus yang mana Ya bawah. ya'un lazimah. Ada sebut sama ada ya. Ya lazim. Okey. Faham tak? Kita tengok apa ni ayat tadi. Ada ayat. Ayat tu pasal apa? Dia suruh tengok ayat 8 tu pasal apa? The subject of the sentence Musa follows the verb. Apa maksud dia kata follows the verb tu? Dia ikut verb. Verb mula dengan faraja'ah.
Dimula dengan lama verb. raja'a. Fi'al. Fi'il Followed by apa ni Musa isim. Musa sebagai subjek kan. Fa'il lah. Kan ya? Musa Ha, fa'il lah. Musa fa'il. Musa fa'il lah. Sebab kadang-kadang yang follow dengan verb tu tidak mesti fa'il, kadang-kadang dia jadi maf'ul. Sebab dia punya fa'il yang mana duk sembunyi dalam verb tu. Kan? Macam Datuk kata tu duk sembunyi dalam verb tu. Dan kita tengok. Kan? Sebab tu dia kata dia ambil down ni. Ni. Sebab apa? Sebab nombor 1 sampai nombor 7 ni followed by object. Sebab tu baca barang atas. Pada ayat 1 sampai ayat 7. Yang Musa ni barulah Musa ni jadi subjek. Yang lain, fi'il yang lain lepas dia adalah objek. Jama'a malam. Kalau kita tengok Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addada. Jama'a allazi yang dia tu mengumpulkan akan harta. Jadi dia punya fa'il tu ada dalam jamaah tu. Sebab malan tu dah jadi objek. Kumpul apa? Kumpul harta. Tu lah. Sebab dia tengok kepada ayat tu. Allazi. Wailul likulli humazatil lumazah. Bagi setiap orang yang suka humazah tu, dia suka mencaci orang tu, setiap seorang. Allazi, balik lagi pada seorang. Sebab jamaah itu seorang tu yang dia mengumpulkan harta. Jamaah malam mu'addadah, dan dia dia menghitung harta dia kan. Jamaah malam wa'addada, dan menghitung. Addada tu makna dia menghitung. Wa'addadahu. Okey, cuba tengok kepada ayat pertama tu. Jadi pertama allazi jama'a tu fi'il apa tu? Fi'il madhi ya, jamaah yang mana dia mengumpulkan. Mana dia subjek dia ada dalam sembunyi di dalam jamaah. Sebab kalau kita matchkan dengan apa ni? Jari tadi ni, jamaah memang duduk dekat huwa. Jadi subjek yang tersembunyi dalam jamaah tu huwa lah. Tu nak masukkan tu. Allazi jamaah malan menjadi objek. Mengumpul ia akan harta. Okey. Tengok ayat kedua. Surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa tazkiratan liman yakhsha. Betul? Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Okey. Kita tengok fi'il di sini mana? Khalaqa. Khalaqa. Tanzilam mimman khalaqa. Mana Al-Quran itu turun daripada yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Turun daripada yang menciptakan langit dan menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
Macam tu jugalah kita lihat di dalam khalaqa ni macam jamaah tadi. Khalaqa. Takkan kalau kita nak faham kata setiap fi'il depan dia itu adalah subjek. Salah dari segi makna. Ha? Takkan bumi pula menjadikan? Bumi menjadikan apa? Ha, tersembunyi di dalam khalaqa tu. Ha. Allah lah yang menciptakan. Dia, yakni Allah yang menciptakan langit, bumi. Itu sebab kita baca arda. Kita baca arda. Sebab dia jadi objek. Faham tak ni? Saya nak pergi pelan-pelan ni. Saya nak pergi pelan-pelan. Tak mau pergi laju-laju. Ulang balik Ustazah. Ha? Ulang balik lagi sekali. Kan? Kita sekarang duduk di dalam dunia fi'il madhi. Tak ubah lagi ni. Tak boleh ubah lagi. Tak boleh ubah lagi. Duduk dalam dunia fi'il madhi. Fi'il madhi ni dalam Quran cukuplah banyak. Kata Tuhan, tengok dalam Quran ni cukuplah banyak fi'il madhi, fi'il mudhari'. Mungkin fi'il amar kurang. Fi'il madhi, mudhari' banyak. Okey. Khalaqa. Macam kita jumpa tadi lah. Dalam awal-awal kita membincangkan tentang fi'il madhi ni. Khalaqallahu al-arda. Di sini khalaqal arda. Takkan kita kata khalaqal ardu. Jadi fa'il. Salah lah dari segi makna. Bumi yang menjadikan. Salah. Allah yang menjadikan bumi. Khalaqallahu al-arda. Saya dia. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Makna Al-Quran tu turun min daripada orang yang, daripada zat yang, mimman, asal dia mimman tu dua perkataan tu, min daripada man siapa, turun daripada siapa yang menjadikan bumi dan wassamawatil ula. Samawati, kenapa tak baca samawatu macam saya sebut tadi? Aruzza wassamaka. Pasal apa di sini? Al-arda wassamawatil ula. Baca dalam Quran wassamawatil ula. Macam mana? Macam mana? Ini sama aku. Jamak muannas. Jamak muannas. Okey, kalau saya kata tadi waw, setiap waw lepas dia perkataan ini ada kaitan dengan arda. Kan? Ada kaitan dengan al-arda. Okey. Wassamawatil ula. Samawatil ula. Waw huruf ataf macam tadi kita sebut. Samawati tetap dia maktuf kepada arda, hukum dia. Kan Allah jadi bumi saja, Allah jadikan juga langit. Langit juga objek, kan? Objek kepada khalaqa tu. Kita ingat ya. Kalau di perkataan yang ada alif ta kat ujung, macam muslimat, ramai kan? Samawat ada alif ta kat ujung tu, dia tak boleh kita baca dengan baris atas. Kita baca dengan baris bawah adalah ganti daripada baris atas. Ingat tak? Kita baca dengan baris bawah bermakna dia ni, hukum dia adalah seperti baris atas. Samawati. Tak boleh baca samawata. Pernahkah kita dengar samawata wal arda? Tak pernah. Samawati ataupun samawatu ada. Samawatu ada, samawati ada. Samawata tak ada. Dia panggil jamak muannas. Kan? Bila jamak muannas, dia hukum marfu' boleh dengan dhammah, tapi mansub dia dengan ganti daripada fathah. Ni yang nak kena ingat ni. Ni yang bila sampai macam ni banyak nak kena ingat. Nak lari ya, tak mau. Ayah. Anak baik. Anak ghaibah.
Sikit-sikit lah, sikit-sikit saya bagi tahu ni sikit-sikit. Mungkin kita ambil hari ni dekat ayat 3 dulu ke. Tapi kita faham betul lah. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Langit yang tinggi. Ula, tengok ula. Dia termasuk dalam isim ba yang kita bincang tadi. Ula. Isim apa tu? Yang ada dua beradik tu. Sur. Maksur ke mangkus? Maksur ke mangkus? Maksur. Kan maksud kan ula. Sebab dia Kita baca macam ada alif. alif kat Maksud. akhir itu. Ula. Dia dengan alif. Ula. Baca dengan baris. Ya, sebab di belakangnya seolah-olah ada huruf alif. Gitu. Maksud. Samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Okey. Faham dah? Khalaqa itu fi'il. Lain-lain tu semua ismun. Harfun. Min huruf tadi. Saya kata mimman tu huruf. Min huruf. Man pun huruf. Ataupun kita panggil isim mausul. Man. Min huruf jar. Man isim mausul. Man dia duduk dekat tengah-tengah. Isim mausul yang duduk dekat tengah-tengah. Ada soalan? Jangan jangan susah hati, jangan letak. Kalau tak faham tanya lagi, saya terangkan sekadar upaya saya lah. Ya, Ustaz, Tahu pula dengan perkataan ya hayyu ya hayyu ya qayyum ya hayya ya qayyum. mana ya hayya tak ada. Ada pula Hayyu orang, ada. Ya hayyu ada. ya biasa kita baca ya hayyu ya qayyum. Hari itu Ustaz terkata kita tak boleh baca ya hayyu ya qayyum, kita kena baca ya hayya ya qayyum. Saya tanya dia macam mana nak baca ya hayyu ya hayya ya qayyum, sebab qayyum tu belakangnya ada mim dhammah kan. Dia kata kita kena rujuk pada huruf, bergantung kepada huruf yang sebelum perkataan ya hayyu ya hayya ya hayyu tu. Ini kot yang Boleh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita boleh baca hayyul qayyum. Boleh baca hayya. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di situ boleh baca dua wajah. Dua wajah. Kalau dari segi nahwu ni saya berani sikit, saya berani belah je sebab dia bukan akidah. Dia bukan akidah. Tak menukar, tak apa. ada sampai menukar masukan Ustazah. Kita boleh istihad kata ada dua wajah, dua boleh kita baca. Wal hayyul qayyum pun boleh, wal hayyal qayyum pun boleh. Kita relate kepada sebelum dia astaghfirullah. Kan kita baca beratas kan? Saya mohon ampun kepada Allah. Allah astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayya. Allah yang maha hidup. Allah al-hayya al-qayyuma. Itu kita relate macam tu. Kalau tadi kena baca hayya qayyuma lah tak boleh hayya qayyumu. Tak boleh. Kalau Marilah. baca hayya al-qayyuma. Kalau baca wal hayyu al-qayyum. Boleh. Boleh dua-dua wajah boleh. Terima kasih Ustazah. Ini makna kita kena tengok kepada perkataan atau ayat sebelumnya lah. Yang kita boleh baca hayya ke. Ada yang kita tak boleh baca hayya macam apa? Yang ada hayyul qayyum saja dia tak boleh baca hayya. Ini sebab ada astaghfirullah. Sebab kita nak kaitkan dia Allah yang macam mana? Allah yang hayyal qayyum. Allah yang maha hidup. Sebab sifat dia adjektif. Dia kena agree dari segi baris
dari segi muzakkar muannas, dia kena agree dengan dia punya mausuf dia. Sifat mausuf. So kalau kita baca Ustazah, Allahu Hayyu Qayyum, Tu Allahu Allah Hayyun Qayyum. Kalau Allahul Hayyu, kalau ada alif lam, Allahul Hayyul Qayyum. Itu tak ada apa? Umpamanya tak ada apa? Tak ada tanwin. Kalau Allahu Hayyun Qayyumun. Kalau tak ada alif lam baca tanwin. Kalau ya Hayyu, tak pernah orang baca ya Hayya. Ya Hayyu, ya Qayyumu. Dia mesti tu. Kalau lepas daripada huruf seru kena baca dengan baris hadapan. Kena baca dengan dhamma. Okey, kita ambil lagi satu ayat. Boleh? Ini contoh Nabi Musa ni. Contoh Nabi Musa. Cuba baca, tak ada bang, cuba baca. Cuba baca, ayat dia ialah ayat Suratul Qasas ayat 15. Qasas ayat 15. Tak tercatat pula. Dia punya muka surat nah. Qasas ayat 15. Nampak dah? 387. 387. Muka surat ya. ayat yang keberapa tadi? Ayat ke-15. Oh, wadakhalal Madinah. Ini banyak ada berapa fi'il yang madhi ni kita tengok ya. Wadakhalal Madinata hina ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini kan. Rajulaini yaqtatilan. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi. Kat tu lah. Kita jumpa Haza. Kita jumpa Haza. Ism isyarah. Jumpa dah Haza ism isyarah. Wa dakhalal Madinata. Dakhala. Dakhala. Dakhala, ya. Dakhala. Mana apa? Masuk kan? Masuk. Fi'il muta'addi kan lazim? Lazim. Ni nak bagi pening kepala. Lazim. Saya tak kata lagu lain. Ni awak jadi lagu ni. Lazim. Kan? Dakhala Masuk ni ke muta'addi mana? kan lazim. Masuk apa? Makna? Masuk ke mana? mana? Masuk ke mana? Masuk. Ta'addi. Ta'addi kan? Habis masuk ke mana? Ni kan? Ini bahasa Arab ni kan? Asal makna Madinata ni, asal dia dakhala fil Madinah. Bila dia tak letak fi, bila Allah tidak letak fi, kena baca Madinata. Jadi dengan makna dakhala fil Madinati, asal dia. Objek juga dia bagi maf'ulun fi. Jadi lebih dia maf'ulun fi. Sebab ada fi tu dia buang. Tak boleh. Macam kita kata masuk masjid. Dakhalal masjidah. Tak payah kata dakhala fil masjid. Dah maklum dah. Fil masjidi. Kalau dia masjidah. Dia tak payah. Dia tak payah apa ni? Macam kita masuk rumah. Dakhaltul baita. Dakhaltu fil baiti. Bila ada fi, baca baiti. Bila buang fi, nak baca baratin.
Dan namanya pun maf'ulun fi. Fi. Fil madinati. Okey, dakhala adalah fi'il lazim, fi'il lazim. Madinata nama dia maf'ul juga tapi maf'ulun fi. Kalau tadi maf'ulun bi. Maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bi itu objek. Ini maf'ulun fi. Tulis ya. Tulis. Mana dia? Apa ni? Tergaru-garu. Tapi dia masih mansub lah. Mansub lah tu yang baca mansub tu. Maf'ulun fi mansub. Fi. Tahu-tahu baru belajar apa. Mana dia? Stay, okay, stay. Then, stay. Maf'ulun bi yang tadi. Maf'ulun bi kan? Maf'ulun bi. Maf'ulun. Maf'ulun. Bih. Bi macam tadi tu. Dia ada ni. Dia ada objek dia. Akala Zaidun. Zaid. Ni pelaku. Subjek, objek dia. As-samakata. Ini maf'ul bih ni. Ni namanya maf'ul bih. Ni sama kata ni maf'ul bih. Maf'ul fi ada makna fi. Dakhala ulama wadakhala asal. Ni dakhalal madinata. Maksudnya ni madinata ni maf'ulun fi. Mansub juga. Hukum dia mansub ya. Ini pun hukum dia mansub. Masuk ke dalam asal makna dia wadakhala fil madinati. Kalau ada fi kita baca madinati lah. Bila dia buang fi dakhala al madinata mansub. Itu nama dia maf'ulun fi. Basra majrur. Okey. Wadakhala al madinata maka masuk. Mana subjek kepada dakhala? Subjek kepada dakhala apa? Dia duduk tersembunyi dalam dakhala ni. Sebab kalau kita tasrif dakhala kan, nampak gambar saya kan? Cuba tak nampak gambar. Nampak? Kalau sebab bila kita sebut dakhala, duduk ada dekat huwa ni lah. Kan? Itu sebab bila kita kata mana subjek, mana fa'il kepada dakhala, itu dhamir yang tersembunyi. Dhamir yang tersembunyi di dalam dakhala. Mana dia subjek kepada dakhala, mana fa'il kepada dakhala. Fa'il dakhala mana? Al-fa'il dia mana? Dia dalam Dia panggil dalam al-fa'il, iaitu ada ganti nama dhamir. Ganti nama tu dhamir. Mustatir. Ni nak main perkataan baru. Tersembunyi di dalam verb tu, di dalam dakhala tu. Sebab bila kita dakhala, dia duduk kat mana? Dia apa ni? Dia sesuai dengan apa ni, ganti nama mana? Itu yang awal ni. Huwa.
Bemtas takdir dia. Takdir dia. Itu maknanya takdiruhu. Huwa lah. Huwa. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Satu itu tersembunyi yang kita takdir dia kan dengan takdiruhu. Huwa. Dalam dia tu ada huwa. Mustatir. Kalau akala Zaidun ni dia jelaslah fa'il dia tu tak sembunyi. Dia zahir kat situ. Nama Mustatir Zaidun ada nama tersembunyi. Takdiruhu. Takdirnya huwa. Mustatir. Mana dhamir tu ada dalam dakhala tu itu huwa. Tu fa'il dia. Huwa. Oh. Tapi kena nak tahu tu kena tengok juga ayat ceritanya sebelum tu. Ya, kena tengok ayat. Kan? Lepas tu kita tak tahu tu huwa dalam dakhala tu. Okey, wa dakhalal madinata, masuklah ia. Ia siapa? Dhamir mustatir yang balik kepada Musa. Masuklah ia ke dalam kota, ke dalam bandar. Hina ghaflatin min ahliha. Ketika sedang leka, ketika leka min ahliha. Ha tu balik kepada Penduduk balik Madinah. kepada Madinah. Orang-orang. Orang inilah makna penduduk kota itu sedang leka. Hina ghaflah, kita pengguna ghaflah ya. Dia ni ghaflah. Leka. Min ahliha, min ahlil Madinah. Ha tu balik kepada Madinah. Ketika penduduk kota sedang leka. Fawajada, maka wajada dia dapati, wajada. Dia tu dia siapa? Dia siapa? Fawajada. Maka dia dapati wajada. Musa lah juga. Musa masuk ke dalam bandar, ke dalam kota pada masa penghuni kota tu tengah leka. Fawajada, maka dia Musa agaklah. Macam tu lah kita buat. Kalau kita kata, kalau saya tanya mana fa'il kepada wajada? Oh, fa'il dia dhamir mustatir. Nanti nama yang duk sembunyi. Takdirnya huwa. Wajada fiha di dalamnya dia apa? Tu Madinah. Madinah. Min ahliha fawajada fiha fil Madinah lah. Muannas balik. Dia kata ha. Madinah sebab muannas dia kata fiha lah. Fawajada asalnya fawajada Musa fil Madinati. Asal macam tu. Jadi ini kita faham dah. Dakhala al-Madinata sebab refer kepada ayat sebelum ni pun makna dimaksudkan dakhala tu ialah Musa. Musa masuk ke bandar tu, kemudian masuk dalam keadaan penghuni kota itu leka. Kemudian dia dapati Musa lah, wajada. Jadi fa'il dia ataupun subjek dia dhamir mustatir takdir huwa juga. Fiha fil Madinah. Dia dapati di dalam kota itu, di dalam bandar itu rajulain. Okey, wajada ni fi'il dia mutaaddi ke lazim? Dia dapati apa? Wajada. Tak ada ke? Berjaya. Alin dia perlukan objek. Dia perlukan objek ni. Mutaaddi ni. Kemudian dia dapati apa? Dua orang tengah gaduh. Jadi mana dia objek dia? Rajulaini yaqtatilani. Rajulun seorang. Ya. Rajulain. Kaki. Rajulun seorang.
Rajulani atau rajulaini 2 orang. Kan kita kata kalau kita nak buat musanna tambah alif nun tambah ya nun. Okey. Ni masa ni lah kita nak guna ni. Masa dia jadi marfu' kita kata rajulani. Masa dia jadi mansub kita guna rajulaini. Sekarang ni rajulaini adalah objek. Objek ni hukum dia mansub. Di sini sebab dia musanna, ya tu ganti daripada fathah. Ni ya ni. Ya, rajulain lain tu. Rajulain tu. Ya tu ganti daripada fathah. Rajulani untuk ketika marfu' fa wajada fiha rajulaini yaqtatilan. Ni yang kita kata past continuous ni, wajada fi'il madhi kan. Ni yaqtatilan ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan kepada continuous, past continuous. Bila dia masuk situ, dia masuk ke bandar tu, dia dapati 2 orang lelaki sedang bergaduh, yaqtatilan. Jadi rajulain lah. Jadi rajulain ni kita akan kata rajulain kalau kita dia panggil i'rab lah, makna i'rab tu makna kita menyelesaikan dari segi nahwu lah. Rajulaini ni kita kata dia maf'ulun bih lah. Makna objek lah dia ni, maf'ulun bih kepada wajada. Maf'ulun bih. Hukum maf'ulun bih apa? Mansub tadi kan kita kata mansub. Kat sini mansub dengan apa? Kat rajulain ni mansub dengan apa? Mansub dengan ya. Mansub bil ya. Sebab ya ini ganti daripada fathah. Ya ini sebagai ganti daripada fathah. Mansub bil ya. Sebab dia musanna. Sebab bila musanna dia mansub dengan fathah. Tak apa. Pelan-pelan tulis. So, kita sebut lagi. Kita akan sebut benda ni. Seterusnya. Rajulain tu maf'ulun bih. Objek. Tak pun tak ada. Cik Mun. Ada. Maksud tu makna barat atas tadi tu lah. Kalau dia boleh barat atas, kalau dia mufrad, kalau dia musanna dia jadi macam ni. Ya tu sebagai ganti daripada fathah. Maksud bil ya. Ustazah yang maf'ulun fi tadi, yang pada khala Madinah yang tadi tu. Maf'ulun fi. Pada khala Madinah tadi. Macam mana nak explain kat situ? Dia bukan objek kan? Asal dia dakhala fil Madinah kan. Ayat dia tu asal faham dia. Kita faham dia masuk ke dalam kota, ke dalam bandar. Tapi bila fi tu tak ada, kita kena baca dengan baris atas. Madinata. Itu dia panggil maf'ulun fi tu. Sebab apa maf'ul? Sebab sebelum dia ada fi'il. Tapi fi'il tu bukan fi'il yang muta'addi. Fi'il lazim. Itu sebab kita sebut juga sebagai maf'ul. Tapi maf'ul tu sebab maknanya ada situ ialah ada fi kat situ. Dakhala disebutkan. Maf'ulun fi. Maf'ulun fi. Maf'ulun fi. Belum lagi tak apa. Nanti ada lagi ni. Kita urai. Nanti. Ada 10 ayat ni. 15 ayat ni. Baru kita bincang 3 ya. Saya nak tanya yang ayat-ayat 1, 2, 3 ni kita nak relate dengan yang saya cerita pasal yang dia punya English tu. Yang mana? Yang mana satu? Saya nak baca balik direct object of a sentence. Yang mana satu dia relate dekat contoh-contoh ni tadi? Yang mana?
inilah word order tu, word order tu. Word order dah. Tu dia punya. In Arabic, when the subject of the verb is specified, like Allah in the sentence above, the verb normally come first, followed by the subject. Kan? Macam itulah dia bagi contoh kat kita sentence yang ke-8 tu. Sebab lepas dah fi'il ada subjek, kan? Lepas fi'il terus ada subjek. Tapi daripada contoh 1 sampai 7 tu tak ada subjek. Subjek dah mustatir semua. Semua mustatir. Tersembunyi di dalam. Tersembunyi. Oh, okey. Daripada 1 sampai 7 tu. Mustatir okey subjek. Datuk macam baru dah belajar lama lah. Ada dah jumlah-jumlah tu dah ada dah tahulah juga ismiyah dengan fi'il dia tu. Sikit ini Tak tahu kat masjid lah. Datuk belajar kat masjid online. Online juga. Yalah. Dengan sekejap yang majun itu. Ustazah, rajulain ini yaqtati, kenapa dia tak yaqtatilaini? La pula ini. Cuba kita tasrif. Ni fi'il mudhari' ni kita tak masuk lagi fi'il mudhari' kan? Iqtatala, madhi dia iqtatala, mudhari' dia yaqtatilu. Cuba kita ni. Yaqtatilu, yaqtatilani. Dia tak bunyi yaqtatilai ni. Yaqtatilu, yaqtatilani, yaqtatiluna. Oh, mudhari' tak ada macam madhi ni. Disebabkan mudhari' yaqtatilu, yaqtatilani, yaqtatiluna. Taqtatilu, taqtatilani, yaqtatilna. sebab yang tu yang ni isim lah. Rajulain ni isim ni. Rajulain ni isim. Isim menunjukkan kepada dua orang. Jadi dekat huma lah. Jadi yaqtatila ni dekat huma lah. Dia match dengan ni huma. Yaqtatila ni dia ada alif nun kan. Dua orang bergaduh. Jadi harus kita bezakan. Kalau alif nun yang ada pada isim, alif di situ adalah menunjukkan kepada dua dan alif itu tanda marfu'. Tanda marfu'. Macam kalau saya kata, kalau saya buat ayat lah, saya ambil daripada ayat ni. Ar-rajulani, saya kena kata ar-rajulani sebab dia jadi subjek. Mubtada. Dua orang lelaki sedang bergaduh. Ar-rajulani yaqtatilani. Kan? Ar-rajulani yaqtatilani. Jumlah ismiyah, mula dengan jumlah ismiyah, kena match, kena mutabiq dengan fi'il. Ar-rajulani, dua orang lelaki itu bergaduh. Yaqtatilani. Jadi yaqtatilani dalam fi'il, alif nun dalam fi'il tu, alif dalam fi'il tu menunjukkan kepada apa? Dhamir. Itu dhamir apa dah? Dia panggil apa? Al-isnain. Menunjukkan kepada dua. Aliful isnain. Aliful isnain, ya, aliful isnain. Kalau ada di dalam ismun, alif tu menunjukkan kepada tanda marfu'. Tanda dia jadi fa'il ke, dia jadi mubtada ke. Yang saya kata ar-rajulani, di situ dia jadi subjek mubtada. Marfu' dengan alif. Marfu' dengan alif. Dalam isim tu. Kalau yaqtatilani, alif tu menjadi fa'il. Mana fa'il? Kalau kita kata mana pelaku kepada verb tu, alif tu. Alif isnain tu, alif yang menunjukkan kepada dua orang. Nanti kita bagi tahu. Nanti kita bagi tahu tentang dhamir muttasil nanti. Jadi rajulaini yaqtatilani. Mudhari' kita tak masuk lagi. Yaqtatilani adalah haza min syi'atihi. Haza min syi'atihi. Ini adalah daripada
puak dia. Wa hadza min aduwi, dan ini adalah dari seteru dia. Hadza ni maknanya dua orang yang berkelahi tu dia tunjuklah hak ni yang apa ni, yang geng aku punya. Kena seorang-seorang lah. Rasa yang ni dia tunjuk khusus lah orang ni, yang seorang ni Dipecah seorang-seorang. yang seorang ni buat aku, si Adi yang mak ni musuh aku. Haza min syi'atihi. Min syi'atihi balik ke mana? Musa lah. Kalau Musa makna daripada Bani Israel lah. Ni yang seorang ni daripada Bani Israel. Yang seorang ni lagi ni, haza min aduwihi, seorang lagi ni daripada orang Mesir. Orang Mesir apa? Qibti. Jadi seorang ni pada Bani Israel dan yang seorang lagi ni daripada orang Qibti. Haza min syi'atihi wa haza min aduwi. Haza min syi'atihi. Okey. Sampai dekat tu kot. Kalau siapa nak tanya, kita sakat tu dulu kot. Itu berat sangat kan. Banyak ni. Ada isim maksud, ada isim mangkus, ada marfu', ada mansub. Banyak ni. Banyak pertanyaan. Warning. Oh, bertukar. Salah sebut. Ustazah, isi mampus mesti akhirnya ada ya alif ya. Ada macam ada alif lah. Akhiruhu alifun lazimah. Sebab dia ni alif ni dia dalam bentuk macam ya tu kan, Aisyah kan. Ada yang dalam bentuk alif betul-betul. Asa tu tongkat. Asa Musa. Asa Musa, dua-dua tu nama dia isim mangkus. Akhiruhu alifun lazimah. Kalau kita nak tahu mana satu isim maksur dan mana satu isim mampus, maknanya perbezaan itulah. Mampus mesti alif. Dan kalau isim maksur mesti akhirnya ada alif. Ada alif lazimah. Lazimah. Kalau isim mangkus yaun lazimah. Ya. Qadi. Qadi. Kan? Qadi. Membawa baris bawah. Sa'i. Ya. Sa'i. Orang yang sa'i ya. Sa'i. Tengok baris macam ada ya. Mana kita baca dengan macam ada ya. Sa'i. Qadi. Tapi kalau isim, Ustazah, kalau isim maksur maknanya ya tu ya yang tak ada bertitik. Betul tak? Contoh Musa, Bushra. Ya. Betul macam tu. Isim maksur. 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 Isim dia. Kita ada nampak ya, tapi ya dia macam Musa ya, dia tak titik. Tak alif kecil ya. Musa, Aisyah, Mustafa, apa lagi? Najwa, Bushra. ada orang. Bushra, Najwa, Yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya tak ada titik. Okey. Jadi kesimpulan dia, fi'il madhi ni kita jumpa kan dalam apa yang kita baca tadi tu. Fi'il madhi dia tak kira lah fi'il madhi ke mudhari' amar, dia nak kepada subjek. Dan kalau fi'il itu melampau, muta'addi, dia nak kepada objek. Macam contoh, khalaqallahul arda. Khalaqallahu al-arda. Khalaqa tu adalah fi'il yang nak kepada objek. Objek dia adalah arda. Dan kita baca objek dia dengan baris atas. Kalau subjek, itu selepas fi'il, mesti dia nak kepada subjek. Kita boleh buat kesimpulan, subjek dia sama ada duk cokoh depan dia tu,
ataupun dia duduk dalam, duduk sembunyi dalam fi'il tu. Itulah. Jadi cokoh. Cokoh. Ingat orang Kelantan je panggil cokoh. Aduh. Itulah. Kalau Azhar, repeat ayat tadi tu. Ini dia kesimpulan tadi tu. Fi'il yang madhi mana? tadi. Ah, Yang dia ada apa tadi? Kesimpulan dia jadi fi'il madhi. mudhari', fi'il lah, nama saja kata fi'il, dia nak kepada subjek, nak kepada fa'il. Okey, kena ada fa'il Nak lah. kepada Okey. fa'il, mesti ada fa'il. Fa'il Betul. dia sama ada zahir selepas dia, zahir selepas daripada fi'il tu, ataupun mustatir, ataupun Mustatir tersembunyi. lah. Dan fi'il dia ada dua. Sama ada muta'addi, mana fi'il yang melampau, dia nak kepada objek, ataupun fi'il yang lazim, dia tak nak kepada objek. Kalau dia nak pun hanya huruf jar. Kak Senah faham? Kak Senah? Kita ulang lagi nanti. Ada lagi ayat banyak ni. Ya Ustazah. Fahimti? Dengar dulu Ustazah, dengar. Ya. Marfu apa makna dia? Makna marfu sendiri. Marfu' tu makna dia, Makna dia apa? kalau segi baris, iaitu yang berbaris depan. Marfu'. Macam kita Tak kata dengar tadi, boleh sekejap. yang berbaris depan. Marfu'. Baris depan. Yang berbaris depan. Macam kita kata hukum fa'il. Khalaqallahu. Allahu adalah fa'il. Marfu' itu hukum dia. Marfu' dengan apa? Bil dhammah. Berbaris depan dhammah. Berbaris dhammah. Macam kalau kita jadikan ada ayat musanna ar-rajulani yaqtatilani. Kita akan sebut juga ar-rajulani sebagai subjek mubtada. Mubtada hukum dia marfu' dia. Marfu' dengan apa? Alif. Alif tu tanda dia. Tanda marfu'. Ganti daripada dhammah. Dia bukan semua marfu' tu dengan dhammah saja. Ada. Ada yang digantikan dengan dhammah. Seperti itulah ar-rajulani alif. Tengok kepada ni lah. Keadaan yang Arab ataupun dalam nahwu Arab tu lah. Dia ada 3. Dia ada 4. Marfu', mansub tadi baris atas, marfu' baris depan, majrur baris bawah. Macam kita kata fil alal ardi. Fil ardi. Ardi tu majrur dengan fi lah ataupun majrur dengan ala. Tu majrur bil kasrah. Alal ardi, majrur bil kasrah. Macam kita kata ni. Min ahliha hina ghaflatin min huruf ahli. Kenapa kita baca ahli? Sebab ni min ni, sebab min ni dia tarik bagi jadi baris bawah ahli. Baris bawah hujah. Betul? Wahaza min. Tengok haza min syi'atihi. Kita tak baca haza min syi'atahu ke Ya, tak ada. syi'ati. Baris Majrur dengan min. Min ni tarik dia supaya dia jadi baris bawah. Wahaza min aduwi. Aduwi min huruf jar, aduwi majrur dengan min. Mana dia tarik ni. Aduwi. Baris tu ke bawah. Majrur tu macam dia punya pair, dia punya saing, ada pasangan dia. Dia
Majrur tak saya makna jar tu tarik. Tarik kalau tarik satu tarik tu tarik ke Tarik bawah lah. Tarik ke bawah. Allah. Okey, insya-Allah kita akan teruskan nanti dengan ayat yang keempat. Ayat yang keempat ni itu masih cerita dengan cerita Nabi Musa lagi ni dalam suratul Qasas juga ayat 21. Dia bagi pendek-pendek ya, kalau bagi pendek-pendek ya kita tak payah nak faham sikit lah kan. Kita kena rujuk lah. Rujuk. Ustazah Kak Gon kata dia terpaksa keluar lah sebab dia kurang sihat. Dia kata sebab tadi ada dia kurang sihat sebab dia tak bercakap. Okey. Dia kira salam pada semua lah, pada Ustazah dan kawan-kawan. InsyaAllah Cik Mon, supaya semoga sehat lah. Semoga Dia kata dia sehat. terpaksa keluar sebab memang tak sebab tadi nampak ada nampak memang dia ada, apa itu dia keluar, dia kata dia tak sihat. Okey. Azan Azan. Akhir ni lah doa ni. Doa khalisna minal waba'. Azan tak mohon start nah Azan. Okey, kita baca ni khalisna minal waba' ni lah. Tak dengar dah kan? Tak dengar azan dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaik. Atunasilahu ya rabbal alamin. Allah Allahumma inna nas'aluka bismika ya mu'minu ya muhaiminu ya qaribu ya aziz walisna minal waba. Ya Allah ya aman ya aman ya aman ya aziz la yudham ya qayyum la yanam walisna minal waba. Ya Allah ya aman ya aman ya aman ya jabbar ya ghaffar ya sattar walisna minal waba. Ya Allah al-aman wal-aman wal-aman ya dzal ni'mati as-sabighah wal dzal karamati adh-dhahirah wa ya dzal hujjati al-balighah khalisna min al-waba. Ya Allah al-aman 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 ya qa'imu la yazul ya zakiru la yansa ya baqi la yafna khalisna min al-waba. Ya Allah al-aman 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 ya hayyu ya hayyu la yamut لا يا صمد لا يطعم يا غني لا يفتقر خلصنا من الوباء. يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم خلصنا من الوباء. يا الله الأمان 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 إليه يهرب العاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المذنبون خلصنا من الوباء. يا الله الأمان 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 نسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا شكور خلصنا من الوباء. يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل النور خلصنا من الوباء. يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حفيظ يا مقيت يا مجيب خلصنا من الوباء. يا الله الأمان 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 يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Saya ni menantu kena COVID. Tadi Widat baru telefon, dia pun kena. Wah. Keluar tak keluar. Dah mama buat macam mana ni? Dah makan lah apa ni? Memang betul ayak. Kata dia macam kes semua tu Tak tahu. Cengkeh Allah dia kesiannya. Sedap. Siapa kata? Dia kata rebus cengkeh tu. Rebus dengan kawan kan tu. Lepas tu sedut dia punya tu. So dia buat lah. Ayak nyok bagus agak Ustazah. Ayak minum air kelapa. Ayak nyok kelapa campur dengan lemon, campur madu, campur dengan garam sikit. Tak lah, tak ada kan. Anak dia 2 orang kena. Dia, suami dia. Anak dia 2 orang ni dia pula. Yang rasa sakit tak Ustazah ataupun apa? Ada simptom? Simptom lah, batuk, sakit tekak. Batuk. Batuk, sakit tekak lah. Cuma kat rumah lah, kat rumah je. Rumah lah, semua di rumah. Anak-anak kena juga tapi dia duduk kat Kuala Kangsar, dia duduk sini tapi dia balik pergi sana. Lepas tu dia kena. Yang lelaki tu, yang nombor 2 tu, Wafi. Kuarantin kat rumah dia satu keluarga. Maknanya dia, anak dia 2 orang. Lepas tu isteri dia dengan adik ipar dia duduk satu rumah. Semua kena. Yang perempuan anak saya pula dia close contact. Kawan dia kena ni, dia tak tahu. Tok pergi ni, duduk makan kat pantry sekali. Tapi tak tahu hari ni baru check hari hari ketiga kan baru check nak tahu positif ke tak kan. Allah Akbar. Kak Wida sekarang kalau dah ada booster, dia punya itu 7 hari ke 5 hari dia punya kuarantin. Menantu kena walaupun dah dapat booster pun ada juga yang kena sampai 10 hari. Dia tengok keadaan kita. Keadaan orang tu. Okey. Yang adik Ustazah tu macam mana dekat Kedah tu? Saya kat Kedah tu lah, tengah duduk di rumah juga lah. Masih lagi lah kan? Masih. Dia berdua je, ada rumah tu anak-anak semua ada sini. Kedah. Siapa pergi kat dia? Siapa pergi kat dia? Dia berjalan. Kedah ramai nak Kedah. Mereka ni kau ada keluar kan. Keluar. Dia lah beli belah apa macam mana. Mula-mula suami dia dapat. Lepas tu dia pula. Kak Wiza, baru ni Kak Wiza dekat PKNS saya duk pilih buah orange. Sebelah saya ada telefon dengan orang. Dia kata dia kuarantin sebab dia kontak rapat tapi ada supermarket tu saya sebelah dia. Aduh. Dah lari cepat Tu lari pun tu kata kalau nak terkena nasib kita pun tak dengar. Nasib baik terdengar dia telefon dia kata dia sekarang dia tak boleh keluar. Tapi ada dalam supermarket. Tapi dia keluar. Aduh. Orang dia memang saya tak mau tahu. Tu saya kata sekarang memang macam Ustazah kata. Kita pergi beli belah pun kita tak tahu nak cakap macam mana. Bertanggungjawab. Mulai sekarang kontak pun dah tak perlu kuarantin lagi dah. Itulah agaknya dia ada kat luar tu. Tak perlu kuarantin dah. Patut. Macam biasa lah kot. Penyakit biasa je lah. Maksudnya sekarang dedahkan kita jadi endemik. Tak ada maksudnya dia kalau itu sebab ramai orang berjangkit kot sebab yang dah kuarantin pun boleh keluar tu. Dia nak bagi kita semua rasa baru dia boleh bina antibody. Lepas. Betul, kalau kita tak kena antibody tak boleh berdikari. Oh gitu. Macam sel semua lah, nanti dia akan jadi macam sel semua. Semua orang akan boleh dapat. Aduh. Sekarang ni kalau kena sesama ke apa, picak ya mesti ada punya lah, positif punya. Baik dah sapi. Baik dah cek. Macam pagi tadi Ustazah Ana kan bawa kena pergi buat koloskop. Dia nak pergi bawa tu pun dia suruh buat saliva test. Buat tapi kita body kat sendiri buat kat rumah lah. Ana check negatif lah. Tapi dah balik dah okey lah. Alhamdulillah. Kena saya beli ada alat tu tapi tak pernah check sebab saya tak ada lagi simptom apa-apa. Kan tak ada simptom, tak check lah kan. Kita pun risiko.
Tak ada cerita saya tak check lah. Tapi saya ada benda tu orang bagi masa tu murah kan. Saya Beli ke simpan kat rumah? Tak ada betul. Saya semua orang suruh beli, saya beli Fat. Orang suruh beli simpan kat rumah. Saya beli. Dah yakin baca doa dah? Betul, yakin. Yakin baca doa, Allah jaga kita. Habatus sauda. InsyaAllah. Saya ambil habatus sauda je tiap-tiap pagi 1 biji. Okey, Fat nak kena beli Fat. Nanti petang kot saya hantar kat Datuk. Sangkut tak apa. agak nah. Nampak macam hujan ni hal lah. Tak apa esok Memang hujan. Memang sekarang hujan. Esok pun tak apa. Fat hujan lebat juga. Buruh tengah. Tapi tak tengok luar. Gelap Okey. kalau ni. Okey. Terima kasih Ustazah. Mohon maaf lah. Saya pun mohon maaf. Tolonglah kalau tak faham bagi tahu saya. Jangan segan. Bukan Ustazah, masa ni memang saya faham. Satgi balik pun besok Ustazah saya dah tak faham tu, saya marah betul bagi saya. Saat ni bila Ustazah tu saya boleh tanya tu. Tapi Satgi sekarang lepas dah masak, dah makan. Dia tak masuk dalam kepala otak. Betul. Kak Mizah mana Kak Mizah? Boy Kak Mizah kepala otak tu. Tak, bukan. Orang buta kata mana? It does not compute. It does not compute with computer. Betul. Tak masuk dalam kepala otak tu kata. Kan kata Kak Mizah tak kata apa tu, kata betul. Macam Kak Nyonya kata dalam masa 8 jam mesti ulang balik banyak kali supaya kita boleh ingat. Itulah dia, kita tak ulang kot. Saya lah. Saya tak ulang dalam masa 8 jam kot. Ini 2 kali 5, 5 kali 2. Kita buatlah sekadar. Bukan ulang ya dalam masa 8 jam. Daya upaya kita, buatlah sekadar daya upaya. Nasib baik kita dapat ustazah macam ni. Kalau dapat ustazah macam lain tak tahu. Tak, dia terus je lah. Dia terus subjek tu. Sampai macam saya main penampak je lah. Aboi Fat. Nasib baik dia tak jadi ustazah. Kena penampak boleh cepat lagi. Tapi betul sekolah tahfiz dia buat macam tu tau. Dia memang keras sikit dia punya tu. Okay. Sekolah tahfiz betul. Saya tahu. Saya boleh jadi PA ustazah untuk menampak. Ada kawan saya kat UKM dulu, kawan saya dia lelaki inilah ustaz lah, lelaki mengajar bahasa Arab. Mengajar bahasa Arab. Dia kata apa? Aku geram, dia kata budak-budak ni payah nak beli. Besar lah tu budak-budak tu, budak universiti. Tak boleh aku suruh atas meja. Kalau kata ustaz buat macam tu, mereka dah besar. Tak kira nak bagi mereka boleh. Ustazah dia ingat sampai mati ustazah. Dia ingat sampai mati tak suka pergi kelas. Dah kita tak sanggup lah nak buat naik atas meja. Tapi Ustazah betul. Hari tu saya betul dia orang buat macam tu. Kat sekolah apa yang Nadwi pun dia kata ada student tu, ada ustaz buat macam tu lah, tapi dia punya Nadwi tu tak sokong lah apa ni hadisan lah, tak sokong lah. Tapi dia kata ada yang cikgu tu, dia kata kalau rotan budak-budak tu boleh dapat. Macam tu. Maknanya Nabi suruh tunjuk rotan kecil kantung. Alah itu psikologi tu, takut kena rotan depan orang, belajar gila-gila dapat lah. Kok itu dia kata jadi dia kata macam tu baru boleh dapat dia punya student. Kita ustazah ugut pun tidak. Tak ustazah kata nak soal tak soal no. Kalau soal dia padam nak suruh ustazah ugut dulu ke? Buat ujian. Bila buat ujian baru tahu tahap kita. Minggu depan kita tasrif satu-satu. Ada verb ni yang tak ni lagi, tak sampai lagi ni. Kita tasrif satu-satu sampai habis. Seorang satu jari. Banyak verb ni. Seorang satu. Ghafara sampai habis. Ghafar. Malah ni menghafal lah ustazah. Aduh. Okey. Minta diri. Minta diri ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ustazah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.